Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Ini adalah counter-counter yang momentum untuk hari Jumaat lepas. So, kita jangka macam biasa counter-counter ni akan memberi momentum untuk minggu yang akan datang ni lah ya. Okey, minggu berapa bulan? 15 sampai 19 15, 19 November 2021. So, kita expect counter ni lah ya. Venta, K+, SS, FSBM. Yang ni counter healthcare dengan glove ni kena berhati-hati sikit sebab dia kadang dia one day show saja. Cuma nampak macam ada betul-betul nak buat reversal, kita tengok nanti. Okay. Robert, Sedania, RL, NWP, Mobilia, Atronic, Data Prep, Widat, Jack, Cash, Skinwolf, Luster, Harta, Vinvest, Evergreen, Amplet, Success, Enzyme, Inari, Sime, Oka, MP, SNC, YBS, ASIA, VS, Ecovest, DNet, Pentec, Tashin, Clotec, MFC Corp. Okay, so kita pergi check satu-satu dulu ya. Bukan semua yang randomly lah saya pilih. Counter macam ni nanti kalau kita banyak, memang banyak sekarang ada 38. Okey. Lepas tu kalau kita nak pilih, kita boleh tengok melalui sektor. Nanti katalah hari Isnin sektor apa yang tengah naik. So kita fokus sektor tu saja daripada yang banyak-banyak ni. Okey, kedua kita boleh juga tengok melalui RSI daily, weekly dan daily. Kalau weekly dan daily tu bullish atas RSI 50. Kalau ikutnya RSI tu atas 60. So tak kisah. Kalau weekly dengan daily dua-dua bullish, okey, yang tu kita pertimbangkan. Dalam 38 ni, mana satu RSI dia yang cun. Kita boleh tengok dekat sini juga sebenarnya relatif. Okey, strength dia ambil yang 14-nya. Okey, macam ni dia below 46, kita boleh abaikan dia lah. Kita fokus yang 50 ke atas lah. Mana yang 50 ke atas? 48 semua tu jangan tengok lagi. 46 kita buang dulu. So kita fokus. So daripada ni kita ambil beberapa counter sajalah ya. Contoh kita review counter ni dulu. FSBM ni. Okey, teknologi. Kita tengok. Apa tadi? FSBM. Okey. Yang ni adalah Heiken Ashi sebab semalam belajar dari coach Sofwan. Yang pilot tu. Rockstar pilot tu. Okey, so saya bagi sedikit lah penerangan tentang Heiken Ashi. Kita tutup semua dulu. Okey, Heiken Ashi ni sebenarnya susah untuk kita swing. Sebab dia senang, dia bagi terus trend sama ada uptrend ataupun downtrend. Dia bagi secara purata. Kita boleh tengok terus candle dia. Kalau uptrend dengan hijau macam ni dia bullish. Merah bearish, dia terus bagi purata sebab kalau candle yang sebenarnya tak macam ni. Alright, kita ambil lilin biasa. Dia akan ada macam ni hijau merah, hijau merah. So kalau yang swing mungkin dia akan jadi nervous bila ada mana merah ni keluar. Tapi kalau kita pakai Heiken Ashi yang swing, Allah, lebih mudah lah sebab kita tak terganggu emosi kita bila tengok ada merah. Sebab dia tak ada merah kat sini, dia hijau. Asalkan uptrend dia hijau je. Sebab kita nak swing selagi mana dia hijau, sampailah kita jumpa macam ni. Candle dia start mengecik. Okay. Candle dah start mengecik, maksudnya dia nak tukar trend. Macam tu je. Contoh ada doji ke, ada hammer ke, so kita kena get ready. Macam ni, kalau dia turun dia ni, candle dia besar kan. Kita tengok kan, candle dia besar macam ni. Okay, tu dia start mengecil. So maksudnya dia nak reversal lah. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin berapa hari tu kita masuk dalam watchlist. Kita nampak hijau ni dah muncul, so kecil. Tiba-tiba ada hijau satu, masuk je lah. Macam tu, dia semudah tu. Once kita dah masuk, okay, kita letak kita punya support. Katalah sini support kita. So kita masuk area mana atas ni. Tak kisahlah kita masuk kat mana-mana ni sebab kita dah nampak dia hijau. Kita pun masuk. Katalah kita tengok 1 hour. Kejap.
Nanti tak nampak hari. Kat sini kita nak masuk kat sini 1 hour. Kita nak entry dekat 1 hour. Sharp entry lah konon-konon kan. Alright. Okay. So 1 hour. Kita tengok sini hijau. So kedua, hijau yang kedua kita masuk. Kat sini lah. Area sini lah kita masuk. Sharp entry. So kita masuk 7 sen. Contoh Oh ini counter SSBN ni counter murah betul. 7 sen sekarang naik sampai. Wah. Okay, contoh lah Kita pun beli dah kat sini kat 7 sen. Lepas tu kita tengok balik daily. Ini untuk entry. Kita nak keluar, kita tengok daily balik. Mana dia yang tanda tadi? Daily kita tengok balik. Okay, daily kita tengok balik, dia dah start merah. Kita pun nak cabut lah. Dia tebal-tebal, start menipis, kena hati-hati. Ada merah, cabut. Okay, so tengok balik kat 1 hour. Merah tu dekat mana? Dekat sini. Kita akan keluar kat sini lah Sini dah nampak dah sebenarnya. Kalau kita tengok kat 1 hour, sini dah nampak dia nak downtrend. Tapi kita kan nak swing, so kita mungkin lambat sikit kita turun. Confirmation betul-betul dia merah baru kita turun. Kat sini kita turun contoh lah. Kat sini. So keuntungan kita adalah keuntungan kita adalah sini sampai kita turun yang merah ini. Alright. Okay, dapat 113%. Okay, kita tengok daily balik. Okay. So ini keuntungan kita cabut dekat merah Asal merah keluar kita cabut. Okay, dapatlah dalam 100% untuk ni masuk 13 Oktober, keluar 22 Oktober. Semudah tu lah kalau pakai Hikashi. Okay, so kita kembali kepada review counter. Ini. Alright, counter ni kita dah nampak dia hijau. Hikashi. Hijau masuk Sebenarnya kena masuk kat sini lagi. Sekarang dia masih hijau, so kita boleh masuk. Contoh kita masuk lambat. Sekarang pun masuk. Sebenarnya kalau kita tengok kat sini, kita nampak dekat sini adalah resistance dia. Okay, dia touch dekat sini lah Ni dia bagi echo. Dia bagi echo. Allah. Dia tu dia reject. Dekat situ dia reject. Tak berjaya lepas. Alright. So kita nak masuk asalkan hijau. Alright. Rasa dia confirmkan dengan ni. Selagi dia kat atas kosong. Hal data ni atas kosong dia bagi satu hijau ini. So boleh entry. Tak kisahlah entry kat mana. Kalau kita entry sekarang. Support kita sini. Contoh kerugian yang kita sanggup tanggung adalah. Banyak ni. Berapa persen? Oh. Tinggi sangat tu. Takkan 24%. Oh my god. Ni tak boleh Kita kurang-kurang kita nak rugi pun 10% je. Sekejap. Kita guna yang biasa ni. Okay. Kita besarkan. Risiko sanggup rugi. Entry dekat sini. TP. TP kan kena 2 kali ganda. Kurang-kurang. Okay. TP tu agaklah kata resistant kat mana yang muncul ni. Yang ni Okay, tu resistant dia kat situ. Kita nak TP kat situ So, keuntungan kita nak 52%. Kerugian sampai 25%. So, tak boleh macam ni. Dan kita tak nak rugi sampai sini. So, kita angkat dah. Okay, katalah kat sini kita letak support dia. Kita kena kira dulu kita sanggup loss berapa untuk swing Okay. 13%. Okay, acceptable lah Dia selalunya 10% lah. Kalau swing kita sanggup rugi tu 10%. Lepas dia dah turun 10% kena cabut lah. Okay, katalah kat sini support ni kan ada lilin. Lilin bersentuh ni kira boleh lah. Okay. Okay, yang ni pun si 13%. Saya galakkan untuk 10% lah cabut Kalau dah rugi 10% cabut. Tapi yang ni sebab kita nak beli kat support dia. Okay, kita pasang ni. Nak check. Pasang. Okay, memang support dekat 19 sen. Kalau dia drop bila 19 sen, kita cabut. Ni dia counter penny ni gini lah
dia punya counter penny ni turun sikit pun dah banyak persen. Salah. Okay, kita nak berhenti dekat bawah sikit daripada 19 sen mungkin. Okay, 185 ke? Okay, 185 kita stop. Dah 15%. Adakah anda sanggup rugi 15% untuk keuntungan sebanyak 50%? Adakah sanggup? Kalau tak sanggup, naikkan lagi lah jadikan support ni 21 sen ni. So kita letak bawah sikit je. Daripada 21 sen mungkin 205 ataupun 20 sen. Contoh. Drop bawah 20 sen cabut. Contoh. So risiko kita 9%. So more logik lah kalau kita ikut gancat. Ni gancat ni ada sini. Ni gancat ni. Kan dia dah lepas gancat. So ini boleh jadi support dia. Gancat 21 sen ni boleh jadi support dia. Ni resistance dia sebab dia close dekat harga sini. 23 sen jadi resistance. Yang ni akan jadi support dia. So below support kita cabut. Boleh juga macam tu. Siapa yang sanggup menanggung risiko lebih tinggi, dia nanti dia drop, dia akan rebound balik. Drop sampai 19 sen, dia akan rebound lagi naik. Sebab nak swing lama. Boleh turunkan lagi yang tadi lah sampai 15%. So, ikut kita punya risk and reward. Sanggup rugi berapa. Okay, kalau kata sekarang ni, memang boleh je masuk kalau guna Hikashi Okay, so kalau kita nak guna yang biasa pula. Macam mana kalau kita guna yang biasa? Yang biasa, kita on balik lilin biasa. Okay. Kalau lilin biasa, validate 2 candle sebelum kat mana? Ada sini pun boleh, ada sini pun boleh Okay, so kita masuk kata, okay, ngam-ngam boleh masuk sekarang ni. Lepas tu tengok pula dekat bawah ni, kena tunggu stoch ni cross balik atas. Belum cross lagi Biru kena cross up atas merah. RSI atas 50. ADX atas 25. Okay, cun. Momentum ada. Okay. Lepas tu sini kalau kita tengok MACD. Cross up biru atas merah. Lepas tu bullish ini dah ada. Sebenarnya kena masuk awal lagi Lepas tu merah cross up yang merah pula. Biru cross up yang merah. Golden cross berlaku Okay. Bila golden cross berlaku. Kita tengok yang ni ada kuning. Selagi mana kuning kita boleh hold. Senang. Lepas tu bila dah jadi dead cross biru cross ke bawah merah, dead cross DC, kita pun cabut lah sebab dah jadi biru. So downtrend akan end sampai kat sini baru kita masuk. Senang juga kita guna MACD yang biasa GBS MACD BB ni. Alright. Ataupun guna momentum. Momentum dekat sini masuk. Dia dah start hijau. Siapa berani buy on dip. Dia dah start hijau, dia dah menipis. Kalau tak berani dekat sini. Dia dah start naik atas kosong. GBS momentum ni. Okay, kalau yang berani dah start hijau menipis tu masuklah dia mana-mana kat sini. Kalau yang tak berani naik atas kosong baru masuk atas kosong dia start hijau-hijau, naik atas kosong masuk. Kalau ikutkan divergent, ini divergent lah, senang dia naik, kita nampak dia naik ke atas divergent. So kita expect nanti harga pun naik. Harga akan naik lagi. Ni divergent. Kita expect harga pun akan naik. Alright. Okay. So apa? Yang ni. So kita expect naik. Lepas tu kita punya target. Boleh target macam tadi. Kalau guna candle biasa. Target kita. Okay. Candle biasa. Ni candle biasa kan? Okay. Sama jugalah. Sini satu. Dia punya resistance candle dia. Sini boleh pergi jadi target kita juga. Alright. Simple macam tu saja Lepas tu kalau kita nak tengok dari segi tarik Fibo extension. Contoh ni low kita. Ini high yang dia pergi sebelum ni Yang ni sebab kita tak tahu dia turun sampai mana lagi. So kita boleh pergi yang dekat sini je. Area sini je kita nampak paling high kat sini. So paling low dia pergi bawah ni. Okay, yang dia buat correction. So, okay, 168 ngam kat sini. 375. Okay, 380 tu boleh lah. Dia punya high sebelum. Target kita untuk swing.
Dekat area 375, 380. Dekat dia punya highest sebelum ni dia pergi. Kita TP 1 bit below Bila dia dah break out, okey lah, kita tengok ada volume, kita boleh masuk lagi lah. Kalau tak, dah sampai dekat high tu, TP dulu lah 1 bit sebelum. Sebab ramai orang akan beratur kat sini. Kita beratur ke bawah sikit. Okay. Macam ni dia tak lepas 78.60 dia fail. Dia turun balik kat 61.80 retrace. So, kita expect nanti dia naik balik atas Fibo ni. Dia naik balik atas 230. Dia akan mencari 255. Cuba test. Kalau berjaya, dia akan cari yang 285 pula. Dan kalau line Fibo macam tu lah kita trade untuk swing. Okay. Itu untuk swing. So, macam mana pula kalau kita nak repeat? Kalau kita nak repeat, guna Heikin-Ashi balik. Okay. Kaedah Heikin-Ashi. Heikin-Ashi. Okay. Yang semalam dia ajar 5 minit. So, kita guna 5 minit. Heikin-Ashi. Right. Okay. So, kat mana kita nak trade Heikin-Ashi? Yang ni kita tak boleh buat apa lah kata dah naik ni, kita tak boleh buat apa. Kita tunggu dia turun. Okay, 5 minit. Tunggu dia turun merah. Okay. Merah dah start hijau ni sebenarnya dah boleh masuk. Tapi, katalah kita masuk kat situ kat area hijau ni, kita support sini. Tapi, apa jadi? Dia bocor. Dia bocor Dia bocor, kita kena cabut. Ni kita punya, ni lah kita punya risk and reward. Kita masuk base on hijau. Hijau bocor, cabut Ni dah start hijau balik. Okay. Katalah kita masuk kat mana-mana area sini Sekarang dah time entry lah. Maksudnya dia dah menipis. Tunggu satu candle besar sikit. Masuk. Katalah kita nak masuk hari Isnin lah. Hari Isnin ada satu candle hijau. Kita pun masuk. So mana kita punya support? Katalah kita punya support dekat sini. Support dekat kita lah 225. Bocor 1 bit bawah 25. 220 ke kita cabut. Kalau nak, pasanglah indikator. Tengok dia punya ni kat mana. Oh, 21 sen. Sekarang kat mana? Kat sini 23 sen. Adakah boleh beli? Kalau ikut yang ni, belum lagi. Kenapa? Sebab belum cross up. Ni semua kena cross up dulu. Merah, cross up, kuning. Lepas tu buat susunan traffic light. Macam ni. Merah, kuning, hijau. Okey lah. Ni. Okey. Dia turun. Okey. So, merah start cross kuning. Lepas tu, sini tak apalah ada golden cross ni Okey. Lepas ni dia suruh beli dah. Okey. Satu ada buat susunan traffic light masuk. Selagi susunan tu, elok je traffic light. Dan dia tak drop dia tak menunduk. Stay. Ini tak bocor Line kuning kat sini boleh bocor. Kat sini boleh cabut lah. Atau siapa yang sanggup risiko lebih tinggi. Dekat hijau boleh cabut. Pilih lah terpulang. Kalau kat sini, masuk kat sini. TP kat sini dah berapa? Ni TF 5 minit. Masuk masa dia. Ni, lepas tu dia bocor kat sini kita TP. 14%. Kalau kita masuk dekat sini juga. TP bila dia bocor yang line kuning. Dapat 18%. Okay. Ini rempit. Area pukul berapa dia cross up ni? 9.45. Jual pukul 11.35 lah dia bocor 11.35 dia bocor. Lepas tu ada DC tu that cross cabut. Dapat 18% dalam masa sehari. Tengok TF 5 minit. Itu kalau candle biasa kita guna JBS intraday. Kalau kita tak guna JBS intraday, kita ada support nak guna Heikin-Ashi saja. Ini dah start kecil-kecil ada hijau, kita masuk. Lepas tu buatlah support dia dekat yang atas ni ke kat line bawah ni ke. Kalau kita tak bocor, stay. Lepas tu, ini dah ada merah, kita cabut. So, kita akan keuntungan kita katalah masuk area mana-mana kat sini Sinilah katalah kita kejar ke. Lepas tu merah keluar, kita cabut. Mungkin kat sini, so 14%. Still untung lah dia digabung dengan Indi. Satu lagi, kalau nak masuk, nak confirm masuk untuk Heikin-Ashi. Gabung dengan Indi dekat bawah ni. Bukan Indi ni Indi ni.
hard data. Hard data, kalau dia ada hijau, so kita atas percantik, hijau, boleh entry. Tengok besarkan sikit. Sini yang hijau kan, kat bawah dia pun sama, hijau naik bukit, atas kosong. Masuk je lah, lepas tu dia start sini, start nak menunduk ni, lepas tu dia tukar colour dot dia tu warna merah, cabut. Dia ada dot hijau dengan dot merah. Yang dot hijau boleh lah, merah pun dah sama colour ni. Okay, merah dengan merah, siapa perasan Ni ada dot-dot ni sebenarnya, dot merah. Okay, yang penting hijau kita masuk. Dah dia start menunduk macam tu, bukit nak jatuh. Lepas tu ada dot merah, cabut. Confirmation dia, dekat bawah ada dot hijau. Kalau cantik lagi, dia dot atas atas kosong. Masuk. Maksudnya kalau kat sini, kita masuk kat sini. Kalau mengikut ni lah atas kosong, lepas tu dia dot hijau. Tengok kat atas. So kita masuk kat sini, kita entry. Ada kita entry, kalau ikut yang bawah kita dah entry lah ni. Tapi kat atas dia warna merah, so tak entry lagi. Hikachi kita masuk bila dia hijau. Kat sebelah dia pun masuk. Asal dia hijau tu kita masuk je lah. Support dia dekat bawah ni lah. Candle yang bawah resistant ni. Resistant pula support. Nampak? Candle dia touch. Macam tu je lah kalau rompet. Okay, so kita pergi counter lain. RL. Okay, RL. Lupa pula nak tengok minggu dan hari. Okay. Kita buat macam biasa balik. Alright. Kalau RL, kena masuk lah. Tu, dah ada hijau. Kan Hikachi hijau masuk. Support kat sini, contoh. Mudah je. Okay, kat bawah. Kita tengok apa dah berlaku. Hijau dah naik atas bukit. Okay, boleh entry sangat-sangat. Kalau ikut dia. Okay, kalau ikut yang indie lain. Stoch RSI dah cross up. Pasal ada hijau ni. Hikachi kan ni. Okay, ni. Biru atas merah. Okay, satu tanda. Tapi RSI below 50. Tak kuat. ADX tak kuat. ADX kan kena atas 20 kurang-kurang. RSI atas 50. Kalau kita guna yang momentum biasalah. Kalau at least RSI dia dalam 65 contoh. ADX dia masih 20. Masih kurang pada 20 lah. Macam 18, 17. Still okay lagi, acceptable. Macam ni kita tengok dia kurang momentum Dari segi volume bar. Kita tengok kat sini. Kalau on volume. Kat mana setting ni? Kat mana kita tengok jumlah volume? Tunjuk nilai. Kenapa tak tunjuk status. Ada tak? Keluar. Berapa juta? Okey, sekejap Tadi lupa pula macam mana. Sekejap. Tunjuk argument tunjuk. Okey. Tak juga. Kan argument penunjuk. Nilai lah, nilai. Tunjuk nilai penunjuk. Ya. Okey. Tunjuk nilai penunjuk. Okey, kata yang ni. Masa naik ni. Volume dia adalah 5 juta. Agak banyak. Volume sebelum, hari sebelum. 935. Hari tu 5.4 juta. Beza jauh. So, kita boleh masuk. Volume. Perbezaan hari sebelum. Tengok hari sebelum dia. 935 je. Tengok hari tu. Hari Jumaat. 5.437 nampak nilai kat sini Okay, contoh ni 19.46 juta. Volume tinggi. Sebelah dia. 5.882. Ni. Kecil 3. Macam tu lah kita tengok ada volume mengatasi volume sebelum. Boleh masuk. Senang kan? Kita tengok senang. Bila live mulalah gabra. Tak masuk. Benda boleh masuk, tak masuk. Benda tak patut masuk.
Okay, tengok 1 minggu. 1 minggu RSI pun below RSI kita nak RSI atas 50. Dari segi kekuatan tu belum lah Kita nak yang betul-betul kuat. Volume kita tengok okay. Dah 5 juta. Boleh masuk lah. Cuma kalau ikut ni pun belum cross up lagi. MACD kena biru atas merah. Okay, rasa kena ada kuning. Confirmation belum lagi lah. Boleh diperhatikan masuk watchlist. Once dia dah naik atas 50 RSI, cross up MACD semua masuk je lah. Letaklah kita punya risiko siap-siap. Okay, katalah kita risiko nak loss dekat 510. Bawah 510 cabut. Nak entry dekat mana? Okay, IKHC nak entry dekat mana? Kita sebenarnya nak entry bila mana dia dah ada RSI atas 50, MACD cross up semua tu. Mungkin dekat 560. Tak pasti berapa dia akan cross up ni MACD. Once dia dah cross up, boleh masuk. RSI atas masa tu, masa kata esok, hari Isnin, RSI naik atas 50. Okay, ADX naik atas 20. MACD cross up ada kuning. Masuk terus lah. Swing. Macam tu je. Tengok IKHC. Selagi mana dia hijau, stay. Once dia ada start kecil, doji ke apa, get ready. Once ada merah, cabut. Sebab dia akan naik. Okay, ni kan candle satu. Dia ada candle hijau nanti akan menjadi macam ni lah. Jadi macam sebelah ni. Naik. Tiba-tiba ada doji kecil. Minat belian dah berkurang. Ada hijau. Dah kecil-kecil ni. Kalau siapa dah nak profit daripada sini masuk, ambil je lah profit. Sebab dia dah start mengecil. Kita expect dia akan drop. Kita tengok sini dah merah tu. Cabut lah. Cepat-cepat laju-laju keluar. Once dia merah tu cabut. Sebab dia dah bagi purata. Maksudnya purata dia semua orang jual. Dia kan senang je tu. Ni semua orang beli. Ni semua orang beli. Purata, dia kan dah buat candle kan, dah purata kan. Gitu je. Kalau nak short entry, 1 hour. 1 jam. 1 hour. Ni hijau kat sini dah masuk dah. Nak short entry tengok kat 1 hour lah. 1 hour dah boleh masuk dah. Boleh jadikan sini support. Candle. Ikut sebab apa kita sanggup rugi. On lah. On. Tengok sikit dekat mana. Gancat. Dekat sini ke. Support kita. Yang warna hijau. Orange ni adalah SMA 200. 545 ke. Support kita. Kita buat sendiri trading plan kita hari ni. Hari Sabtu Ahad ni. Buat trading plan siap-siap tanda. Kat mana sanggup rugi. Okay. Boleh guna ni. Kalau yang indikator sini dah ada dah sebenarnya. Berapa sanggup rugi. Nilai. Masuk siap-siap duit kita berapa. Price level. Okay. Baki dalam account berapa. Risk percentage sanggup rugi katalah 10%. Entry price berapa. Rugi sanggup berapa. Target kita berapa. So dia tolong kira lah rakyat kita. Kita kena key in lah. Kena rajin lah key in. Harga kita nak masuk berapa. 560. Kita nak cut lah 545 ke 540. Contoh. Kita buat trading plan Sabtu Ahad ni. So once hari Isnin je. Kita tengok dia dah ada atas. Kita tengok start ni. Yang ni Kalau 1 hour dah masuk lama dah tu kata 1 hour sharp entry. Tapi 1 day belum. 1 day ni dah jadi belum. Sebab apa kalau kita nak masuk awal, okay ni kita dah masuk lambat. Kena tunggu dulu MACD cross up. Ni biru kena atas merah dulu. Lepas tu kena ada dot kuning. Petanda dia uptrend. Barulah boleh swing. Untuk kita swing. Untuk kita rempit 5 minit macam tadi aja macam mana. Pergi ke 5 minit. Okay. Yang dah naik ni tak boleh nak kejar. Yang dah hijau ni tak boleh tengok. Lepas tu tengok kat bawah dia hijau atau bukit. Masuk je lah. Sekarang dah boleh masuk untuk rempit. Sebab rempit Hikashi dia guna 2 je. Ni. Hijau. Petanda hijau. Kalau nak kuat tunggu candle melepasi 2 hijau ni kan. Besar sikit candle dia masuk. Lepas tu. Tengok yang bawah ni hijau. Nak naik bukit nak pergi 1. Nak pergi 1. Nak pergi atas kosong. Cun lah. Lepas tu. Kalau yang bawah. Yang ni semua belum cross out lagi lah. Stosh RSI dah cross out dah. Kat sini lagi dah masuk. Ni. Biru atas merah. Lepas tu RSI. Atas 55. ADX belum lagi. 5 minit. Boleh get ready untuk masuk. Rempit. Mudah kan guna Hikashi. Hijau.
Hijau, merah yang masuk lagi. Tunggu. Oh, ada hijau. Tunggu hijau satu lagi naik sikit. Lepas tu tengoklah bawah ni. Kalau nak tengok yang ni pun okey ke? RSI atas 50 semua. Oh, okey. ADX tunggu atas 20 sikit. Lepas tu, kalau guna MACD DBS ni, okey. Tunggu dia cross out, ada kuning masuk. Confirmation entry. So, right je. Lepas tu, bila once dia dah ada candle start kecil. Kat sini ke? Ni. Nanti kalau dia dah hijau-hijau, candle start kecil, ada merah, cabut. 3% ke 5% ke lantak situ lah. Sebab dia 5 minit, tak boleh lah ambil banyak sangat. Beberapa bit, 2-3 bit, 4 bit cukup. Okay, kalau modal besar, 2 bit, cabut. Si money, take money. Macam tu je, rumput 5 minit. Nampak dia hijau, masuk. Sini ada hijau kat bawah, masuk. Okay, RSI atas 50. Okay, belasah lah. Macam tu je, sebab kita nak cepat. Kalau sempat tengok volume, tengok. Okay, 53. 531. Dia masih 500 ke atas lah kalau nak rumpit. Sebelah dia 39. Tak ke kontras gila. Yang sebelum sikit, tiba-tiba volume tinggi. Boleh lah masuk. Okay. Volume kat sini ni. Pasang hak nilai. Saya pun tak faham bahasa Melayu. Bahasa Inggeris sikit bagi alasan. Alright, so seterusnya counter lain. Counter yang best sikit apa? Ada orang nak tengok orang ada yang fokus check kan. Mana Jack? Saya nampak ada Jack tadi. Lotek. Kalau tak silap ada Jack. Ni Jack. Ada yang aim Jack. Kita tengok sikit. 5 minit. Okey, hijau. Fine. Tutup sekejap. Ni bawah hijau, atas hijau boleh masuk. Support letak kat sini contoh. Okey, kalau kita on intraday. Okay, memang dah ada buy. Support. Mana support dia hilang? Ini support ni. Kejap. Jadi kecil. Okay, tutup sat. Support kan. Oh, jauhnya. Satu dah tak nampak tadi. 37 sen. Jauh support dia. Okay, boleh guna support Pibo lah. Okay, kalau macam ni 383, okay, kita bundakan 38 sen je lah. Okay. Once drop 38 sen, cut loss. Ataupun kita nak 37 sen dekat 618. Dia bundar sebab dia bundaran je, dia letak average. Okay, so 37 sen ataupun 38 sen. Terpulang. Bawah 37 sen cut loss. Risiko sanggup tanggung. Kalau sanggup tanggung 38 sen je, okey, sampai 38 sen, turun je bawah 38 sen, cabut. 375 ke cabut. Boleh juga macam tu. Sebab sekarang dah hijau. Sini hijau. RSI dah 50. ADX 20. Stoch RSI dah cross up. Sini dah hijau, naik atas bukit, atas kosong. Ni yang stoch tu. Biru atas merah. Sini pun ada candle hijau. Positif lah, boleh masuk. Yang bawah ni belum dia selalu lambat sikit. Dia trend following. Biru sikit lagi nak cross up merah. Jadi kita tengok ni boleh masuk. Lepas tu letaklah kita punya cut loss area kat mana. Sama ada kita pakai yang ni. Siapa yang ada indi boleh pasang letak terus target kita berapa kan. Cut loss kita kat mana. Okey, sini buat 1% je rugi. Okay, nak untung kat mana? Untung katalah nak ambil area 40 sen. Untung 3 dalam 3% lebih, rugi 1% lebih. Kalau nak lagi banyak, boleh je ride je selagi kena hijau. Selagi mana dia hijau, belum ada merah, stay je lah. Tapi tak akan banyak sangat lah untuk rempit. Sebab 5 minit dia kejap, merah kejap, hijau kejap saja. Walaupun dia Heikiashi dah bagi purata dah candle dia ni, hijau bullish tu. Tapi still lah kita tengok sini ke sini berapa je persen. Kecuali lah dia buat hijau yang panjang. So far tak ada Sini ke sini je. Sini berapa persen je. Okay. 5 minit terlampau sikit lah. Semua dalam 2%, 3% je. Kalau nak banyak sikit mungkin 15 minit. Tengah 15 minit banyak hijau.
Okay, ini mungkin agak banyak sikit 1 sampai sini. 5 minit tu cepat sangat. Masih money tak money betul. Oh, ini pun 3% juga. Rempit. Counter ni tak menguntungkan sangat. Jack. Terlampau sikit kenaikan dia. 23 bit. Tak untung. 3%. Tak menarik lah Boleh lah. Cumanya 3%. Swing okey lah. Nak swing. Kalau nak rempit tu mungkin counter lain lebih menarik. Okay. Yang ni saya punya target 410. Ini saya punya drawing Okay. So saya expect dia dah pergi. Dia dah naik. Dah touch sampai 31395 hari tu. Ni week dia ni. Ni saya draw ni hari apa entah. Sini dia dah sampai dah. Sikit lagi tak pergi 410. So katalah 38 sen dia turun ataupun 375. Dia naik balik 410. Icon Ashi. Icon Ashi okey sikit. Selagi dia hijau kita ambil sampai sini. 4% kalau swing. Sampai kat sini 3% juga. Tak menarik counter ni untuk Hikashi Bukan semua counter sesuai untuk Hikashi. Macam tadi ternampak hijau tu lama. Yang ni kejap-kejap hijau, kejap merah. Dia buat kenaikan. Dia beli, orang jual. Beli, jual Jack ni. Perangai. Tak naik dengan best. Sini kalau itu sampai sini pun. Sini ada merah. Mungkin orang dah jual. Perlukan satu candle lepas tu pula untuk confirm. Hari esok baru confirm. Dia hijau ke dia merah. Dia hijau, okey stay, tak payah jual. Tapi selalunya orang dah nampak merah, orang jual je. So tak berapa untung. Masuk kat sini, area sini, keluar dekat area sini. Still tak untung. Tak boleh guna Hikashi untuk counter ni. Bukan semua boleh Yang ni terpakai biasa je lah. Sebab hijau dia tak obvious. Dia ada beli jual. Jack tak sesuai apply Hikashi. Bukan apa sebab sikit sangat kenaikan dia tu, hijau dia tu. Senang nak merah. Baik kita guna candle biasa je. Okay, terang-tantang kita tahu dia hijau ke merah kan. Swing macam biasa je. Projection price berapa sampai sini. Kalau dia dah breakout, kita target lagi tinggi boleh kata kat sini ke. Higher high sebelum ke. Senang sikit kita nak tengok. Candle biasa. Okay. Dia target yang ni dulu. Next kita target higher high. Sebab dia nampak ada double bottom. 1, 2, 3. Ni. Nampak tak dia naik macam tu. Kan zigzag ni. Turun. Ni. Dia buat ada value. Kita expect dia naik balik lah Tapi ni untuk swing lah. Tahun depan ke tahun depan, bulan 12 ke tahun depan tak sure. Tapi nampak je akan naik. Dia akan cari balik higher high dia. Okay. Boleh swing. Tapi dia counter yang naik turun. Tengok dia naik turun. Hijau sikit merah, counter yang bukan counter yang macam lain yang best hijau. Tadi counter apa yang RL ke apa yang tadi laju. Dapat 100% kan. Ni tak ada peluang kat sini kita nak tengok. Kalau kita masuk, kata dia break up, kita masuk atas tinggi dia yang sebelum 395. Break up kita masuk. Kalau ada volume kita nak tipi kat atas tu. Katalah masuk area 40 sen. Nak tipi dekat higher high dia yang sebelum. So dapat 35%. Katalah bulan depan ataupun bulan 1, bulan 2. Okey tak? 2 bulan swing 35%. Tapi dindong sebab tengok counter dia. Tapi dia tak membuang dengan teruk. Cumanya dia tak naik dengan ketara. Naik sikit-sikit.
Okay. Dia counter yang boleh swing. Tapi siapa yang tak bersabar mungkin tengok merah boring. Naik sikit merah. Naik sikit merah. Naik sikit merah. Ni pun sama. Masa dia uptrend pun perangai sama. Naik sikit merah. Naik sikit merah. Naik sikit merah. Tapi dia still naik. Ni pun kita expect dia buat benda sama. Naik sikit merah. Naik sikit merah. Sikit. Dah lah sampai juga. Bagi masa dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Selagi dia channel uptrend. Channel macam mana nak lukis yang ni je. Dekat channel. Macam tu je lah. Channel uptrend. Dia duduk channel uptrend. Kalau dia breakout atas ni. Copy ni. Buat clone. Letak dia kat atas. Allah. Ni channel ni nak letak kat atas dia. Okay. So nanti kira atas channel ni pula. Dia naik. Dia pergi middle. Channel dia pergi upper channel. Dan seterusnya. Sampailah kat atas. Macam tu cara nak buat channel. Yang ni semua saya dah cerita kat video sebelum ni Okay. So counter lain pula. Tengok boring. Alright. Kata apa? YBS ke? Touch Glotek Glotek ni kan jahat. Naik turun. Tengok kalau Hikashi dia buat apa. Hijau masih boleh swing Okay. Kita tengok sikit kenaikan dia. Kalau macam ni dia buat shock Hijau dia kat sini boleh merah. Okay. Kita jual kat atas ni kan. Okay. Mari kita tengok berapa persen dia bagi. Macam tadi Jack langsung tak nampak macam ni. So merah kat sini. Dapat juga berapa persen. Okay. Ni sampai merah kat sini. Yang Jack tadi 5% jenuh. Okay lah. Ada 16% macam tu. Ni hijau. Hijau. Kita expect dia akan cari. Katalah. Dia punya resistance lah kan. Resistance sebelum dia yang ada nampak candle sentuh kat situ. Okay. Dia pergi situ dulu 750. Okay. Tengok kat bawah. Okay. RSI atas 60 ADX atas ni super bullish. Okay. RSI kena atas 50 bullish kan. Lepas tu yang ni siapa pakai hard data hijau. Atas kosong. Dot hijau. Okay. Dia nak naik. Okay, yang ni dah ada satu dot kuning. Glotek. MACD cross up. So, kita jangkakan dia akan naik. Macam tu ya, waktu momentum. Momentum dah start hijau. Start hijau pasal ada divergent. Ada divergent dah naik. So, atas. Kita expect dia akan naik lah. Senang. Kalau kita tengok macam ni, memang nampak senang. Cuma bila nak masuk, dia buang sebab Glotek dia jahat tau. Kalau kita tengok candle biasa. Dia suka buang. Dia naik, dia buang. Dia naik, buang jahat. Naik. Ni sampai puncak ni. Dalam high yang sama. 745. Buang sampai. Tutup 660. Nampak? 750. 660 ni berapa rugi? Dalam sehari. Boleh loss 11%. Dalam masa sehari saja. Glotek. Siapa yang sanggup menanggung risiko Glotek? Kita nampak dia swing uptrend. Tapi kalau swing tu kena tahan swing dalam berdarah. Kena jaga support lah. Katalah kita tahu dia suka naik dalam sehari, naik tinggi, lepas tu turun. Ini pun sama. Hari yang sama dia naik sampai hari Jumaat dia naik sampai 4% dalam 5% 690 sampai 770. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia ada turun sampai 685. Boleh jadi rugi sehari 5%. Contoh lah kan. Sebab dia memang suka buang-buang. Dia bagi toncik je. Ni pun sama bagi toncik. Ni lagilah jahat. Tapi kalau kita tengok Hikashi, memang dia buat trend. Dia nak naik.
Itulah kalau counter yang nak string counter yang jahat macam ni. Perlu guys kasih supaya emosi tak terganggu. Tak adalah nampak je merah, cabut lah. So kita letak support kita. Support kita kat mana? Sini ke, sini ke. Pasang apa ni? Kalau macam kita pasang lilin biasa. Okay. Mungkin boleh nampak. Mungkin kat sini dia nak sentuh tak berjaya. Okay, situlah resistant dia. Resistant become support. Nampak tak? Ni dia test tak berjaya tu. Aku add sini. Nampak kosong kita punya support. Contoh yang terdekat. Kalau tak dia akan turun sampai bawah tu. Support nombor 2 60 sen. Bocor lagi dia give kat mana? Kat bawah ni. Macam tu je lah kita tanda. 565. Sanggup kau rugi sampai 565? Mestilah tak. Stop last 60 sen je lah. Ni tak payah tanda tak apa. Tak kita nak biar rugi sampai turun bawah 60 sen. Kat last nampak bawah nampak kosong cabut. Lepas tu last kali kata kuat sangat iman. Nak sanggup menanggung dia turun sampai 60 sen. Sila kan. Duit sendiri masing-masing jaga risiko. Okay. Tapi kalau ikut momentum ni. Nampak dia memang nak naik lah Divergent dia akan naik. Kalau bawah naik dia atas akan naik. Protect. Expect akan naik. Untuk swing siapa berani. Sehari dia boleh buang 11%. Ini sehari dia buang hampir 5% hari Jumaat. Okay, counter lain pula. Tashin SNC. Saya nak buat quiz untuk 3 orang Okay, so saya start dengan SNC. Okay, soalan pertama. Macam mana kita nak tentukan untuk kita masuk Heiken Ashi? Sila bagi jawapan. Okay, saya cerita jawapan dia. Jawapan dah ada. Cuma nanti pergi komen dekat Telegram Game Borak Saham. Telegram Game Borak Saham. Cari saya, Syahidah FZ tu. Pergi PM saya, bagi jawapan, saya nak bagi hadiah untuk 3 orang. Alright. Heiken Ashi. Macam mana kita nak masuk? Okay, caranya adalah, nanti beritahu saya PM. Caranya adalah, pergi buat lilin Heiken Ashi. Tukar Heiken Ashi. Okay, kita nak masuk bila dah ada hijau. Dekat bawah, hal data, ada dot hijau. Sekarang, SNC tak ada dot hijau. Belum boleh masuk. Okay, bila boleh masuk? Bila ada dot hijau. Dekat atas hijau. Okay, kita boleh masuk. Dan kita tengok juga. Kalau rajin. Kalau ada GBS ni, boleh tengok RSI ni. Kalau tak ada, boleh tahu je tengok RSI biasa. Atas 50. ADX atas 20. Okay, bagi jawapan kat saya yang tu je. Bila masa kita boleh tahu entry. Kalau guna Heiken Ashi. Okay, jawapan dia. Atas candle mesti hijau. Disusuli oleh backup hal data. Hal data ni. Kena ada hijau. Okay. Lepas tu RSI kita nak tengok atas 50. Okay. Itu je jawapan dia yang kita nak. Okay. Kita sambung review. Okay. Soalan ada dalam ni dah. Itu je jawapan dia. Nanti saya tengoklah jawapan apa. Agak-agak ala-ala betul tu. Kita bagi je. 3 orang yang terpantas memberi jawapan. Okay. Sekarang ni sebab ada yang mengelak saya bagi jawapan awal-awal dia tak dengar pun. Dia terus ambil jam 4 jawapan je. Yang ni terpaksa dengar sampai hujung. Alright. So yang ni kita tengok tadi macam saya cakap belum ada hijau. So tak boleh masuk lagi SNC. Walaupun atas dah hijau tapi yang ni belum hijau. Okay. Tapi dari segi yang lain kalau guna GBS momentum okey je. MACD biru asas merah. Okay. Positif. Bullish. Yang ni dot float dia. Okay. Dragon Ball dia ni. Bullish. Kuning. Momentum hijau naik atas kosong. Momentum hijau naik atas kosong. So pemasalah tak boleh masuk kan. Okay je semua. Tapi stop RSI negatif. Biru bawah. Merah. Yang ni pun. Hal data pun negatif lagi. Belum ada dot hijau. So belum selamat untuk masuk. Kita tunggu yang tu kita baru masuk. Hijau dah ada.
Cuma yang ni tunggu ada hijau satu signal lagi. Boleh masuk. So kita punya cut loss terpulang pada kita sendiri. Kat mana kita nak cut loss. Yang ni nampak ada banyak candle bersentuh Boleh juga kat sini jadikan support. Okay, so next support kita dekat mana? Katalah kat sini takut terlampau jauh. Cut loss kita sini sampai 65560 kan banyak sangat rugi. Kita sendiri agak-agak berapa kita sanggup rugi. Kat sini ke cut loss kita. Ataupun pasang GBS intraday kan mana-mana GBS yang ada ni. Okay, 61 sen. Kita bawah turun bawah 61 sen nak cut loss. Ataupun yang pakai MA20. Turun bawah MA20. Middle BB. Okay. Bollinger Band BB. Bawah BB je cabut. Ataupun yang guna traffic light. Turun bawah line hijau ni cabut. Kan yang traffic light, selagi mana di atas susunan traffic light, kita tunggu. Once dia drop, kita cabut. Tapi tengok ni, dia bagi echo, dia naik je. Uish, jahat juga SNC ni. Dia bagi echo, dia naik je. Overall badan dia atas traffic light. Merah, kuning, hijau. Tapi echo turun sampai bawah sini. Takkah kita dah jual? Wow, SNC jahat sungguh ni. Tu dia bagi toncik atas, toncik bawah. Apa benda? Oh, saya tak faham lah bahasa Melayu dia. Semua tu itu cara tutup dia. Okey. SNC ni tengok sampai atas tu bawah. Bahayanya. Bahaya swing macam ni, sakit jantung kalau swing SNC ni. Dia bagi toncik. Boleh rempik lah. Guna intraday lah dia ni. Nak swing agak menakutkan sebab dia suka bagi wick panjang. Ni malah tengok nampak overall macam hijau. Tapi ni nampak wick turun sampai bawah ni. Wick sampai bawah. Ini pun wick turun sampai bawah. Tak kita nervous Overall dia belum lagi lah. Kalau kita nak. Ni saya sarankan intraday je lah. Sebab dia suka bagi toncik. Takut tak sanggup menanggung risiko rugi tu. Okey ni. Ni. Tunggu dia cross up. Stosh. Biru atas merah. Okey. Yang ni semua okey. Yang ni je data tunggu dia cross. Cross pula. Tunggu dia hijau. Ada dot hijau. Yang ni semua okey Ini bullish. Tak ada masalah. MACD dah okey. Momentum okey. Cantik. Semua okey. Stosh ni ada masalah sikit dia turun. Kita tunggu dia cross up. Alright. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ni. Okay, harap ada pertambahan ilmu Haikal Ashi Haikal Ashi macam biasa tunjuk lagi satu lah. Apa yang dinet. Sebab saya nak terangi sekali. Nak bagi semua orang faham. Haikal Ashi. Okay. Ni ada banyak drawing. Tutup. Haikal Ashi dah ke belum? Okay, Haikal Ashi. Ini ada merah kacau. Okey, dia satunya dia merah-merah kecil ni. Ready ada hijau masuk. Lepas tu pasanglah kat mana kat loss kita. Kat sini kan berapa sanggup risiko. 3%, 5%, 10%. Kita yang decide sendiri sanggup rugi berapa persen. Letak siap-siap. Okey, aku sanggup rugi sampai sini je. Once dia... Alamak. Yang ni ada drawing. Saya sayang lah buang drawing saya. Okey, ni. Once dia turun sampai kat sini, kita cabut. Kita tanda siap-siap Sini ke mana tempat kita nak cut loss. Tentukan sendiri siap-siap sebelum masuk. Letak siap. Once dia dah bocor, kita kena disiplin cabut. Kita yang dah buat trading plan tu ikutlah. Dekat mana tempat kita nak cabut. Sebab apa? Once kita tak ikut, dia drop jurnal, kita akan menyesal. Kita rugi 20%, 30%, 40% dalam floating. Terapung-terapung dalam kerugian merah. Sebab tu kena cut loss short. Cut loss short tu rugi sikit. Nanti kita boleh tampung kerugian kita dekat kaunter lain ataupun kaunter yang sama, kita tunggu betul-betul bullish masuk balik. Dapat balik duit dekat kaunter yang buat kita rugi 3%, 5% tu. Ataupun 10%. Katalah dia bagi kita rugi 10%. Tunggu super bullish. Betul-betul semua dah cross up. Apa semua kita masuk balik. Lepas tu kita ambil lah 10% yang hilang tu. Jaga cut loss. Kalau tak nak kaunter tu, benci kaunter tu, okay, cari kaunter lain lah. Daripada kita rugi 30, 40, 50% tak cut loss punya pasal. Lagi teruk. So better letak siap-siap tempat cut loss kita dekat mana. Ada kat sini.
Kalau sini berapa persen? Kita sini decide. Ini kalau saya tanda dia keluarkan. Ini 3% kalau banyak ni. Kalau letak bawah lagi, kerugian kita dekat 10%. 10% nak rugi. 10% sanggup rugi. So dekat sini, kat last point 730. Turun bawah 730, cabut. Ikut terpulang pada sisi berapa risiko sanggup rugi. Okey, kalau untuk yang ni, stop RSI dah cross up. RSI memang dah cun, ADX dah cun. Okey, yang ni hijau. Okey, cun. Momentum atas kosong dan hijau. Okey, cun. MACD cross up, biru atas merah. Dan yang ni plot kuning. Okey, cun. Bullish, 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 bullish. Momentum semua cun. Yang ni per hijau. Tak ada masalah. Boleh masuk? Ya, boleh masuk. Tapi kat mana nak masuk, kita sendiri decide. Adakah kita perlu pasang indikator ni? Dekat mana? Dekat mana kita rasa? Dekat 815. Kita nak tunggu dia turun. Boleh. Tunggu 1 hour untuk sharp entry. Kata yang ni tak nampak nak entry kat mana. Dia nak drop sikit ni. Nak cari point dia drop. Okey. Nampak dia drop. Ada selling. So kita tunggu 815 Mungkin dapat harga ni. Mungkin boleh dapat 815. Okey. Tak tahulah dia nampak sekarang ada selling kan. So dia akan turun. 1 hour dia akan turun dulu. Tapi one day overall uptrend. So kita nak swing kan. Nak swing kita nak cari harga murah. Mungkin 815 dia habis sampai 1 hour kita tengok dia ada selling. So dia tak tekan terus naik. Dia mesti akan turun dulu. So kita ambil harga murah, harga diskaun. Tunggu dekat platform market depth tu. Tengok dekat mana orang beratur. Dekat mana beratur, kita tunggu kat situ. Mungkin kita atas sikit pada dia sikit ke. Tengok nanti. Yang ni kita kena tengok live. Sebab 1 hour terang-terang nampak ada nak turun lah. Kan? Tu nampak ada selling. Tu. Mungkin kita boleh sauk dekat sini ke. 820 ke 815. Kita tengok nanti dia turun sampai mana. Overall dia uptrend. Boleh swing. Cuma bukan harga sekarang sebab nak kita expect dia drop dulu. Okey. Counter apa lagi? Okey. Dah okey dari tadi ni. Mobilia. NWP. Okey, yang ni bullish. Ini belum ada dot. Okey, atas hijau, Hikashi. Okey. Belum ada dot. Masalah dia belum ada dot. Tengok 1 hour. Apa jadi? Hijau dah start. Okey. Merah start hijau. Boleh masuk. Katalah sini letak sebagai support. Oh, sini dah ada dah. Saya dah buat dah. Apa ni? Ada drawing ni. Oh, expectation kat situ. Sini dia punya area resistance dia. Area dindong. Okey. Katalah masuk area sini 340. Nak TP dekat 38 sen. TP2 41 sen. TP3 44 sen. Psychology price 30 sen. Kalau nak cabut. Kat sini kalau bocor cabut. Saya kata. Saya dah ada trading plan untuk ni. Boleh tengok dekat trading plan channel. JBS trading plan. JBS charting channel. Dah ada ni, saya dah buat. Okeylah, sampai sini sajalah. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk jawab soalan tadi. Macam mana nak menentukan kita nak masuk menggunakan Hikashi. Bagi jawapan untuk 3 orang saya nak bagi hadiah. Okey, sebelum ni saya dah bagi hadiah lah untuk yang group sebab 1k subscriber. Okey, dah ada 6 orang pemenang saya dah bagi dah. Sekarang ni saya nak bagi 3 orang. Okey, jangan lupa untuk PM saya. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.